Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Cikgu Gilbert Anak Katong, Guru Cemerlang Sejarah daripada SMK Rundu. So, hari ini saya akan berkongsi bagaimana menguasai fakta sejarah dengan mudah menggunakan kaedah BIT. Mesti tertanya-tanya apakah itu BIT. Dan ramai orang cakap sejarah ini bosan dan sejarah ini susah. Tapi hakikatnya sejarah ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sendiri. Tanpa kita sedari, kita lahir sudah ada sejarah sudah. Dan subjek sejarah ini sebenarnya tidaklah seperti yang diwar-warkan dekat luar sana, cakap susah. Ada orang cakap perlu hafal tarikh tak? Untuk sekolah saya, student saya tak galakkan hafal tarikh. Salah tarikh, salahlah fakta dia. So, dengan kaedah ini, saya dapat melihat bagaimana pelajar saya daripada subjek sejarah itu menjadi kelas saya menjadi zoo lah, saya katakan kelas jadi zoo. Tak pernah krik-krik ataupun senyap. Saya galakkan pelajar saya untuk happy belajar sejarah. Kalau tengok gambar, nanti kalau tengok dekat slide saya ataupun paparan, akan muncullah dua muka seperti itu kalau subjek sejarah. Satu akan terbeliak mata, satu lagi akan blur. Sebab ramai cakap sejarah itu susah. Tetapi bagi saya, sejarah itu paling senang untuk disko. Okey, jadi saya menggunakan kaedah ini sebenarnya melihat kepada kelemahan pelajar saya daripada tahun 2017 lagi. Dan bila saya melihat, mula-mula saya mencari masalah bagaimana nak menyelesaikan pelajar menguasai fakta dalam semudah sejam itu sekurang-kurangnya dapat menguasai satu subtopik dengan mudah. Okey, di dalam objektif kaedah yang segera ini iaitu BIT ini adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar menguasai fakta dengan mudah dalam masa yang diberikan. Dan yang kedua, untuk menambah baik cara PDPC menjelaskan kata kunci sahaja. Maksudnya tidak perlu dia mengingati setiap patah perkataan. Okey, nanti saya akan begitu bagaimana kaedah inilah dan lebih berkesan, tidak membosankan semasa di dalam pembelajaran dan pengajaran, terutama di dalam subjek sejarah ini. Okey, apakah itu BIT? Inilah dia, baca, ingat dan tulis. Tetapi sebenarnya baca itu bukan untuk menghafal. Sebab sejarah ini lebih kurang macam novel juga. Kalau kita belajar bab chapter 1, kita tak perlu menghafal. Tetapi kenapa kita boleh faham chapter yang kedua? Sebab kita memahami jalan cerita. Begitu juga dengan sejarah sebenarnya. Okey, cara untuk menggunakan kaedah ini adalah yang pertama, guru akan menyediakan tajuk. Tajuk ini biasanya saya masuk dalam kelas, saya tak bawa bahan hari ini lah. Okey, tajuk saya akan masuk, saya akan buat satu macam, saya ambil ilham ini daripada yang Cina pergi ke Tokong tu, yang apa nama dia tu. So, pelajar akan cabut dekat situ. Kemudian, tajuk itu saya akan bagi automatik, okey, sekiranya dia dapat tajuk, contohnya lah bab 6, tingkatan 5 tentang komunis di tanah air selepas pembentukan Malaysia. So, saya bagi masa dalam 30 minit untuk mereka membaca. Terpulang bagaimana cara mereka untuk mencorakkan nota itu dalam tempoh 30 minit. Okey, langkah yang kedua. Selepas 30 minit berakhir, saya akan mengarahkan pelajar saya untuk tutup buku teks. Sambil itu, saya izinkan dia rehatkan minda supaya tidak tertekan. Dan kadang-kadang mereka sudah bersedia dan dah faham dah. Dan saya sediakan satu kertas putih dan semua meja dikosongkan. Sebab saya nak menguji mereka, adakah mereka memahami apa yang mereka baca itu. Okey, yang ketiga. Selepas habis dalam masa 2 minit bagi rehat, 10 minit saya bagi masa untuk mereka mencorakkan, meluahkan, keluarkan apa benda yang mereka faham dari segi pembacaan itu tadi. Dan selepas itu saya akan menggalakkan pelajar bertukar kertas. Sekaligus dia dapat melahirkan pelajar menjadi seorang cikgu. Dia memperbetulkan fakta kawan dia yang salah dan dia terus mengajar. Dan benda ini sebenarnya berjaya daripada saya pernah kelas belakang saya, dari keputusan dia G peringkat sekolah, SPM dia dapat A. So, ini terbukti bahawa kaedah ini saya menggunakan kaedah game. Sebenarnya baca, ingat dan tulis ini sangat banyaklah. Bukan setakat dia guna kaedah ini. Dan saya juga menggunakan kaedah ini dalam baca, ingat dan tulis. Okey, sebab semua orang akan melihat saya gunakan kaedah inilah. Okey, secara normalnya orang akan tengok benda ini sebagai duit. Okey, benda ini sebagai duit yang di mana ia berkaitan dengan diri kita seharian tanpa kita sedari. Tapi
Di dalam duit 20 sen ini sebenarnya menyelamatkan pelajar saya menguasai fakta bab 6 dengan mudah, sebab kalau diterbalikkan ada bangunan parlimen. Dan bila kita terbalikkan, parlimen itu bertukar menjadi pistol. So, bila saya keluarkan, mereka ada baca tadi, saya bagi mereka berehat, saya keluarkan. Okey kelas, ini apa? Duit. Kenapa duit? Sebab dalam buku teks memang ada fakta mengatakan ini duit. Ini dia, fakta dia. Coin. Dalam buku sejarah bab 6 memang ada beritahu ini coin. So, saya beritahu, apa yang kamu lihat melalui gambar ini, melalui bacaan fakta sejarah itu tadi, hanya mengingati ataupun menguasai kata kunci. So, keluar bangunan parlimen. So, saya beritahu, apa kegunaan Dewan Parlimen itu kepada rakyat Malaysia. Dekat situlah kerajaan kita dibentuk. So, dia tunjukkan gambar ini, iaitu pembangunan. Di dalam pembangunan ini ada pemerintah dekat situ. Sekaligus bila ada kerajaan, maka kita dapat bersama-sama menjaga keselamatan. Saya pusingkan balik keselamatan, maka bangunan ini menjadi pistol. Apa tujuan dia? Untuk memerangi hati rakyat dan memerangi komunis ketika itu selepas kita membentukkan Malaysia. Kerana semasa kita membentukkan Malaysia, negara kita mendapat tentangan daripada Indonesia. So, bila diterbalikkan seperti ini, dia berjaya memerangi komunis. Sekaligus, duit 20 sen ini, dia boleh menjelmakan markah sekurang-kurangnya. Kalau dia 4 markah, 6/4 dalam tangan. So, ini saya pesan dengan pelajar, kalau ujian, letak saja duit RM1. RM1 pun adalah kaedah dia, saya pakai duit RM1 dengan 20 sen atas meja. Mereka akan tanya, cikgu, adakah pengawas akan tahu? Tidak, yang tahu hanya guru sejarah sahaja. Sebab tips ini adalah kita mengingati fakta dengan mudah. So, pelajar setiap kali ujian, dia memang akan letak duit. Cikgu-cikgu lain tak tahu pun apa maksud duit atas meja. Sebab di dalam kehidupan kita, semuanya ada sejarah, saya beritahu. So, sejarah ini saya mengajar pelajar saya untuk mengasih fakta, huraian, contoh dan kesan menggunakan 5 jari. Why, when, where, guna bahasa Inggeris tu 5W itu. Contohnya, kenapa koin itu dibuat? Kenapa? So, dia akan berautomatik. Sebab dia tengok bangunan. Kenapa? Sebab ada pembangunan. Kerajaan duduk dekat sini. Apa fungsi kerajaan? Menjaga keselamatan. Oh, menjaga keselamatan bagaimana? Kamu terbalikkan duit. Memerangi komunis. So, bagaimana mereka berjaya adalah hasil kerjasama. Kerjasama siapa? Saya beritahu adalah 3. Iaitu kerajaan, ahli politik, keselamatan dan juga agensi-agensi kerajaan untuk meningkatkan mencapai strategi koin ini. So, maksudnya duit ini dah membantu untuk mengingati fakta dengan hanya 10 minit. Okey? Dan ada juga saya mengatakan menggunakan bentuk badan kita. Menggunakan kaedah BIT ini. Sebegitu pelajar saya. Apa yang kamu dapat lihat kawan kamu yang bertudung? Ini adalah topik bab 10 tingkatan 5. So, dia beritahu. Dia seorang Islam. Okey, seorang Islam. Apa yang kamu tahu dalam bab 10? OIC. Kerjasama Malaysia dalam negara Islam. Lepas tu saya beritahu. Apa yang kamu faham tentang OIC? Apa negara Islam tengah bergolak? Palestin. Isu Palestin memang betul dalam buku teks beritahu isu Palestin. Apa fungsi Malaysia? Menyelesaikan ataupun membantu isu Palestin itu. Israel juga mereka tengah menyelesaikan dalam buku teks itu. Pasal beritahu, di dalam Islam ada bank ke tidak? Ada. Apa dia? Kamu guna istilah Islam itu. Tulis Islam dekat buku kamu. IS itu adalah Islamic Bank. Saya cakap. Terus mereka cakap, oh betul juga. Otomatik perkataan Islam itu, saya dah mengajar mereka daripada 8 markah, mereka dapat 11/8 dengan perkataan Islam sahaja merumuskan 7 subtopik berkaitan dengan OIC. Dengan begitu mudah, 10 minit menggunakan kaedah ini. So, kemenjadian untuk kaedah ini memang nampaklah saya selalu akan bagi dengan pelajar saya, selepas saya akan bagi, inilah cara mereka. Saya akan bagi dan saya akan biasa uji satu struktur, satu esei membuat 30. Kebanyakan pelajar saya dapat skor 30/30 dan kertas saya tak pernah bersih, semuanya hasil contengan seperti ini. Dan juga saya suka menggunakan sejarah ini gunakan singkatan.
Contohnya bab 3 tingkatan 5. Saya beritahu yang di-Pertuan Agong berkuasa 3 perkara. So mereka membaca PEK. Kalau kita dengar bunyi itu tak baik kan? Tapi sebenarnya itulah benda yang memudahkan pelajar mengerti. P iaitu bahagian perundangan. E eksekutif. H kehakiman. So bila saya sebut itu, terus pelajar dapat huraikan. Sebab mereka sudah menguasai baca, ingat dan tulis setengah jam, 10 minit tulis semula, dan benda itu boleh melahirkan pelajar menjadi guru muda. Mereka akan belajar dan menggunakan kaedah seperti inilah. Ini salah satu contoh. Sejarah memang dekat dengan kita. So, memang kehidupan kita seharianlah. Saya rasa itu sahaja. Harap perkongsian ini bolehlah membantu serba sedikit bagaimana untuk meningkatkan sejarah SPM. Sekian, terima kasih.